Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penuntut ilmu yang dikasihi dan dihormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini Jumaat 30 Syawal 1442 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran suratul Hajj. Surah Al-Hajj, surah yang ke-22, juzuk yang ke-17. Sambungan perbincangan kita bermula ayat 63. InsyaAllah kita akan pergi sampai ayat 69. InsyaAllah. Ayat-ayat yang kita baca ini di antara ayat yang menjadi kewajipan kepada kita dalam mencari dalil-dalil pembuktian tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang telah kita belajar sebelum ini, ayat Allah Ta'ala ni ada dua. Satu dipanggil ayatun maqru'atun wa ayatun manzuratun musyahadatun. Mana tanda kuasa Allah Ta'ala ni kita orang boleh cari melalui ayat-ayat yang kita baca, yang kita tadabbur daripada Al-Quran, dan juga ayat musyahadah yang kita lihat sendiri dengan mata kepala kita apa yang berlaku dalam dunia ini. Baik, para jemaah sekalian, itu di antara isi perbincangan kita pada kali ini. Sebelum itu, para jemaah yang pegang tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surat 706. Muka surat 706. Baik, kita baca beberapa ayat. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. Balik kita kepada ayat 63.
Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a. Tidakkah engkau melihat bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan hujan dari langit? Bila hujan turun, apa kesan dia? Fatusbihul ardu mukhdarrah. Lalu menjadilah bumi ini hijau, subur, dengan sebab turunnya hujan. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu latif, amat halus, serta lemah lembut urusan tadbirnya. Khabir, lagi amat mendalam pengetahuannya akan hal ahwal sekalian makhluknya. Para jemaah sekalian muslimin dan muslimat, tengok nota di bawah. Dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya, Allah Azza wa Jalla menerangkan lagi dalil-dalil dan bukti tentang kekuasaannya, kekayaannya serta kemurahannya. Para jemaah sekalian, kita masih lagi dalam tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam ayat yang lepas, ayat 61, Allah Subhanahu wa taala tunjuk kepada kita bukti pertukaran malam dan siang. Ayat 61, zalika bi anna Allah yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Allah berkuasa menukar gantikan sesuatu keadaan sebagaimana kuasanya memasukkan malam pada siang dan memasukkan siang pada malam. Perjalanan siang dengan malam ni mengikut hisab kira-kira teman dia. Bila malam panjang, siang jadi pendek. Kalau siang panjang, malam pendek. Tengok musim lah kan, musim panas dengan musim sejuk. Musim panas, siangnya panjang, malamnya pendek. Musim sejuk, malamnya panjang, siangnya pendek. Itu semua tu dia kata bihisab. Kalau ambil panjang ni, yang ni jadi pendek. Dua ni, malam dengan siang, akur, taat kepada arahan Allah Azza wa Jalla. Dia tak pernah berkelahi dua tu. Tak kata, kenapa ambil bahagian aku ni? Kenapa ambil bahagian aku? Ya, malam tak kata kepada siang, kenapa ambil aku punya kota? Siang pun tak kata kepada malam demikian. Maka para jemaah sekalian, itu menunjukkan bahawa kalau tidak ada pentadbir yang menguruskan perjalanan alam ini, tentulah akan berlaku aksiden. Kita yang duduk atas dunia ni dengan berbagai-bagai persiapan, peralatan, dia panggil digital, alam elektronik, alam itu alam ni, tapi berlaku juga aksiden. Kereta api, sama kereta api, train, belaga. Dan baru ni, helikopter dengan helikopter juga berlanggar di udara. Sedangkan udara tu luas kalau nak tengok. Alam udara tu luas. Tak ada pokok atas, tak ada tiang elektrik, tak ada traffic light, tak ada rumah orang. Tapi macam mana dia boleh berlanggar? Kapal dalam laut, laut sangat luas, tapi kapal juga aksiden. Malam dengan siang, dia tak pernah ambil kawan dia, tak pernah kacau dia punya kawan. Matahari dengan bulan, kita tengok dalam ayat 64 nanti, matahari dengan bulan juga dia tidak berlaku aksiden. Ini semua para jemaah sekalian, ayat ini menjadi tanda-tanda keagungan, kekuasaan, ketelitian, kehalusan tadbir Allah Azza wa Jalla ke atas makhluk ini supaya kita berfikir. Berfikir. Mana kalau kita tak fikir, beginilah jadi kita. Macam kita hidup di zaman PKP ni. 1 hari, 2 hari, 3 hari, asyik duk kira hari je. Bertukarnya hari,
Tapi kadang-kadang walaupun hari bertukar, kita tak boleh pergi ke mana-mana, bilangan juzuk bacaan Quran kita tidak bertambah. Subhanallah. Bilangan solat sunat kita juga tidak bertambah. Kita kata Masya Allah. Bilangan zikir, waktu pagi, waktu petang, zikir, waktu duduk bersendirian juga tidak meningkat. Kita kata, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa yang kita nak dalam dunia ini? Mengapa kita tidak berfikir tentang keagungan, kebesaran Allah Azza wa Jalla? Allah Ta'ala kurung kita sedikit zaman ni supaya kita sedar, kita insaf. Bagaimana apabila kita terkurung dalam kubur nanti nak keluar dah tak boleh. Yang kita minta perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, lindungi aku daripada azab kubur. Kita yakin dan percaya azab kubur tu ada. Tapi perlindungan yang kita nak buat, apa vaksin yang kita nak ambil, sepatutnya inilah waktu muhasabah, waktu kita ulang kaji, muraja'ah, koreksi diri, di mana aku sebenarnya? Apa yang aku nak atas dunia ini? Kemana hala tuju aku? Angka-angka yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, angka kematian rakyat Malaysia yang ditimpa COVID meningkat. Kadang-kadang ramai ada sikit. Yang pentingnya, yang tidak kena COVID pun mati juga. Maka kitalah yang sepatutnya mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku. Maka dalam ayat-ayat yang kita baca ini, Allah Ta'ala tunjuk kepada kita, Dalla ala qudratihil bahirah, yang menunjukkan kuasa, keagungan, kekuasaan Allah Azza wa Jalla pada malam dengan siang. Selesai kita malam dengan siang. Sekarang ni Allah Ta'ala tunjuk kepada kita, depan mata kita, hujan turun. Alam tara anna Allah anzala minas sama', kamu tengok Allah turunkan hujan dari langit. Kan? Hujan dari langit. Bila turun hujan dari langit, bumi yang menerima hujan subur. Allahu Akbar. Daripada bumi yang kering, ia bisa bertukar menjadi khadra, bumi hijau. Dengan apa? Bin nabat, dengan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas bumi. Takkanlah kita hari-hari pandai kutik sayur je, ambil pucuk-pucuk kayu je untuk dimakan. Bagi orang Kelantan dicolek dengan budunya. Tapi kita tak fikir bagaimana pokok ni boleh hidup. Bagaimana, Allahu Akbar, airnya satu. Semuanya satu je air, sumber dia hujan. Tapi pokok berbeza-beza. Pokok yang berdekatan dengan air yang sama, dengan bumi yang setempat, tapi rasa lain, jenis lain. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah, betapa telitinya pentadbiran Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Maka sumber kehidupan manusia ni dalam surah yang lalu, kita telah baca bahawa sumber kehidupan manusia ni mari daripada air. Tengok di akhir ayat 63. Inna Allah latifun khabir. Allah. Latif. Allah Ta'ala tu latif. Apa makna latif? Sangat halus. Kata di para ulama, sangat halus maknanya Allah Ta'ala tahu segala perkara. Pokok duduk dalam bumi, akar dia dalam bumi. Ulat duduk dalam batu. Sumber rezeki dia akan sampai walaupun apa yang terjadi. Kita kata Masya Allah. Ni kita duduk tengok video saja. Share saja. Sebar-sebar je. Sambil-sambil kita suka-suka. Semut duduk atas batu. Tengah-tengah kepulauan air. Batu. Mana batu duduk tengah air. Nampak dia relax, dia tunggu kat situ. Boleh jadi dia nak pergi ke pasar kot, cari makanan kan. Tiba-tiba je selai daun, anyu air, mari duduk di tepi batu lekat. Si semua tadi naik ke atas daun, mari air ombak sikit, bawa daun tu pergi. Kita kata, ya subhanallah. Allah Ta'ala latif.
halus, lemah lembut urusan tadbirnya. Jadi khabir, apa makna khabir? Amat mendalam pengetahuannya tentang hal awal makhluk sampai dikatakan la takhfa alaihi al-habbatu allati fi batnil ard. Allah tak lupa ada biji dalam bumi yang memerlukan air, maka hujan turun, air pergi ke pokok, pergi ke biji, biji tumbuh. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Sebab itulah para petani tinggi darjat dia, tinggi tahap keimanannya apabila mereka mentadabur, memerhatikan kepada kuasa keagungan Allah Azza wa Jalla yang Allah Ta'ala letakkan supaya kita lihat kepada segala perkara depan mata kita. Nah, jadi ini di antara kepentingannya kita tadabbur Asma'ullahil Husna. Nama-nama Allah Ta'ala yang maha indah. Sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha tinggi. Bila kita tadabbur, kita perhatikan, kita menghayati nama-nama ini, kita kenal Allah, pentadbir, pencipta, pengurus alam ini, sehingga akan menjadi kata-kata orang rezeki tak salah alamat. Kan? Ahli-ahli motivasi dia kata rezeki tak salah alamat. Kalau rezeki ni untuk kita, dia putar lagi ke mana pun dia akan sampai juga kepada kita. Tapi kalau bukan hak kita, tak usahlah guna kabel, guna apa saja rasuah, guna orang tu orang ni, tak akan sampai. Tak jadi. Allahu Akbar. Baik, kita pergi kepada dalil-dalil ataupun tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang seterusnya. Tengok ayat 65. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ard. Tidakkah engkau melihat? Tidakkah engkau melihat? Maaf, 64 dulu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa inna Allah lahuwal ghaniyyul hamid. Segala yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Lahu. Apa makna lahu? Ay lillahi wahdah. Hanya milik Allah Ta'ala yang Maha Esa. Semua benda-benda yang ada di langit dan di bumi, kerajaan dia meliputi segala perkara yang di atas dan di bawah, semua itu milik Allah. Milik Allah Azza wa Jalla. Wa inna allaha lahuwal ghaniyyul hamid. Dan sesungguhnya Allah, dialah jua yang maha kaya lagi amat terpuji. Allahu Akbar. Ghani an kulli ma siwa. Allah Ta'ala kaya daripada segala perkara yang lain. Kita beribadat untuk apa? Untuk kita, bukan untuk Allah. Ni ada setengah orang dia sombong, takabur, seolah-olah kalau dia tak solat, Tuhan jadi lemah. Kalau kita tak zikir, Allah Ta'ala jadi kurang, tak cas bateri dia. Kan? Mana ada macam tu? Kita beribadat, kita solat, kita berzikir, apa saja yang kita lakukan untuk kita. Pulangannya untuk kita, bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala sediakan platform, Allah sediakan bekas untuk kita hidup atas dunia ini. Tambahlah ibadat sebanyak mungkin, tambahlah kebajikan sebaik mungkin. Untuk apa? Supaya kita mendapat pulangan yang besar di akhirat esok. Bukan untuk Allah, untuk kita. Kalaulah kita kata, bila kita tak ibadat, Tuhan jadi lemah. Itu makna Tuhan lemah. Bila kita tak zikir, Tuhan pun tak semangat. La. Baik para jemaah sekalian. Sebab itu dalam dua sifat ini atau dua nama Allah Ta'ala. Ghani. Ghaniyun ay al-ghaniyyu an kulli ma siwa.
Al-Hamid dengan makna yang amat terpuji, ay al-mahmudu fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Terpuji Allah Ta'ala dalam sifat dia, dalam namanya, dalam semua perbuatan yang dilakukannya. Allahu Akbar. Baik para jemaah sekalian, itu Allah. Barulah kita kenal. Kita kenal Allah Azza wa Jalla, Latif, Khabir, Ghani, Al-Hamid, dan banyak lagi. Ada lagi di akhir ayat nanti, kita akan tengok lagi nama dan sifat Allah Azza wa Jalla yang maha indah. Lahul asma'ul husna. Bagi dia nama-nama yang maha indah. Kita lanjut lagi perbincangan kepada ayat seterusnya. Iaitulah tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla di atas muka bumi dan juga di lautan. Sekarang ini para pelajar, tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla itu duduk di mana? Tanda dia di udara, darat, laut. Semua tempat ada. Kita hari ini bila kita mengembara di udara, naik kapal terbang. Kapal terbang ni besi. Sayap dia pun tak bergerak. Duk ngek-ngek gitu adalah dia sikit buka tutup. Bukan macam burung boleh berkebah kata orang kan. Barang yang dia bawa, Allahu Akbar, berapa banyak barang. Manusia lagi kat dalam tu. Yang dia panggil A380 apa? Yang besar tu. 2 tingkat tu. 400 orang lebih boleh naik. Masya Allah, tabarakallah. Kita duduk atas, oleh kerana kapal terbang besar, ada pula besar benda atas tu. Ada tempat bar dipanggil. Tempat minum-minum, mabuk-mabuk. Kita kata, Masya Allah, manusia ni tak cukup buat maksiat atas bumi, naik atas langit. Masuk dalam laut pula ada feri-feri, cruise. Feri sampai 10 tingkat, macam hotel besar, penuh dengan maksiat, penuh dengan apa. Kita kata, subhanallah. Allah Subhanahu Wa Taala lah yang maha kaya, yang memilih hamba-hamba dia, yang boleh berzikir, beribadat di lautan, di daratan, dan juga di udara. Allah juga menguji manusia melakukan maksiat di semua tempat yang disebut. Baik para jemaah sekalian. Sepatutnya bila kita duduk di tempat yang bahaya, tempat yang kritikal, ketika itulah makin dekat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Alam tara anna Allah sakhara lakum ma fil ard. Tidakkah engkau melihat bahawa Allah telah memudahkan apa yang ada di bumi untuk kegunaan kamu? Para jemaah sekalian, hidup di alam realiti kita. Allah kata apa sahaja yang ada temukan bumi ini, sakhara lakum. Taskhir. Allah Ta'ala permudahkan untuk kamu. Dalam siri yang lepas, kita kata apa benda yang Tuhan tak permudahkan untuk kita. Daripada hayawannya. Hayawan pula besar, unta besar. Sekali dia libah dengan kaki dia, terpelanting kita. Patah habis kita kan. Gajah besar. Sekali dia tampar dengan belala dia, jawab dia pergi kubur kita. Tapi semua tu Allah Ta'ala taskhir, permudahkan urusan. Manusia kecil kontrol hayawan yang besar. Masya Allah, tabarakallah. Anjing boleh menjadi alat perburuan. Dengar kata. Beruk boleh jadi alat tolong tukar naik panjat pokok kelapa. Sakar. Sakar ni burung helang. Yang Arab buat berburu di padang pasir tu. Burung ni bebas je bila kita lepas dia boleh pergi. Tapi Masya Allah, taskhir Allah Ta'ala permudahkan untuk kita burung dengan kata. Saya tengok burung yang dibela oleh Arab, ratus ribu. Tanya dia, kam sa'ir hadha? Berapa harga burung ni? Dia senyum. Dia tunjuk dekat ni. Dekat kereta sport ada dekat airport tu. Mislu hazard dia kata. Macam harga kereta sport. Burung. Dia nak bawa naik kapal terbang tu, dia tutup mata. Allahu Akbar. Itu
Itu kalau kita berfikir, berfikirlah kita. Tapi kalau kita duduk main lagu ni beku, boleh selfie je, rugilah kita. Baik, yang kedua. Wal fulka tajri fil bahri bi amrih. Dan demikian juga kapal-kapal, bahtera-bahtera yang besar-besar yang berlayar di lautan dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Tuhan bagi laut tak tenggelam, tidak menelan. Benda-benda ada atas dia. Kita pun pandailah buat kapal. Tu yang besar, yang kecil lah duk main tepi sungai. Apa ni, para nelayan, pakcik-pakcik kita duk cari ikan, cari apa. Dia panggil perahu kolek apa dia. Kecil je. Seorang naik, dia belah pokok batang kayu, tebuk buat perahu. Kita nak naik pun takut. Dia kata takut apa Ustaz? Daripada muda saya duduk atas perahu ni sampai hari ni tak tenggelam lagi. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Kita nak naik sekali ni dengan Allah habis fikir. Daripada malam tadi lagi solat hajat. Dan esok nak pergi mengembara naik bot. Orang duduk atas bot, daripada budak sampai ke hari ni, sampai ke tua, uban dah di atas bot dia tu. Tak takut apa-apa. Allahu Akbar. Yang ketiga, wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa biiznih. Dan Allah pula menahan langit dari runtuh menimpa bumi. Kecuali dengan izin Allah. Bila dengan izin Allah? Apabila sampai masanya. Bila sampai masa langit runtuh, runtuhlah dia. Kan? Pecahlah dia. Maka saat itu tak ada siapa lagi boleh selamat. Kecuali berlakunya kiamat. Di akhir ayat, Allah perkenalkan dia. Yang perkenalkan dirinya. Inna Allaha bin nasi la ra'ufur rahim. Sesungguhnya Allah amat melimpah belas kasihannya dengan manusia, kepada manusia. La ra'uf, limpah amat melimpah belas kasihan. Ra'uf ni mana? Yang mempunyai sifat kasih, belas kasihan kepada hamba-hamba. Rahim, dan rahmatnya kepada umat manusia. Di dalam berapa ayat dah kita baca ni, sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, di akhir ayat ada nama, ada sifat. Daripada awal tadi lagi. Latifun khabir, Ghaniyul hamid, Raufur rahim. Para jemaah sekalian, kerana itu para ulama kita mengatakan nama-nama Allah Azza wa Jalla dan sifat-sifat Allah Ta'ala itu mengandungi nama dan sifat dalam semua keadaan yang kita perlukan. Oleh kerana ayat-ayat yang kita baca ini, ayat Allah suruh kita berfikir, Allah nak kita memikirkan kepada apa yang ada depan mata kita, maka diberinya kepada kita nama-nama dan sifat-sifat dia. Rauf, Rahim, Ghani, Hamid, Latif, Khabir. Ini nama-nama yang boleh menggegarkan jiwa kita. Ini Tuhan aku. Mengapa kita tak sayang kepada Allah? Mengapa kita tidak mendekatkan diri kita kepada Allah? Mengapa kita tidak ikut segala arahan Allah? Ini Allah, ya Rabbi. Nanti bila kita pergi kepada ayat-ayat tentang golongan yang engkar, golongan yang derhaka, maka Allah Ta'ala akan tunjukkan namanya, sifat-sifat dia yang keras, yang mengambil tindakan, yang tidak lupa kepada segala perbuatan hamba, supaya orang ini takut, gerun daripada nak melakukan pelanggaran ataupun maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, itu beberapa ayat yang kita baca tentang keagungan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat 66
setelah kita tengok bumi boleh hidup balik, yang sudah keringnya mati pun menghijau dengan sebab turunnya hujan, maka Allah nak takdir, nak tetapkan suatu ketetapan, suatu hukum bahawa manusia ini selepas mati hidup balik. Bila berlaku kiamat nanti, semua keluar dari kubur cepat-cepat. Tengok ayat 66. Wa huwallazi ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Dan dialah Allah yang menghidupkan kamu. Kita dulu asalnya hidup ke mati. Dalam surah Al-Mulk yang tuan-tuan baca semalam, Alladhi khalaqal maut wal hayah. Allah yang menjadikan mati dan hidup. Kita ni asalnya mati dulu, kemudian hidup. Kemudian mati pula, kemudian hidup. Apa hikmahnya? Tengok. Allah kata, huwallazi ahyaakum. Daripada awal kamu tak ada, kamu mati, kemudian Allah hidupkan kamu. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita hidup ke mati? Semua kata kita hidup. Hidup secara zahir dan hidup secara batin, alhamdulillah. Ada di kalangan manusia, hidup zahiran, la batinan. Zahirnya dia hidup, kerana tu dia berjalan ke sana kemari. Gi situ sini. Kan, musim PKP pun muncul juga dia di sana sini. Masih boleh merentas, kata orang. Hebat dia. Mungkinlah dia kerja, dia ada surat menyurat, kan. Tapi huwallazi ahyaakum, Allah Taala hidup. Yang kita bimbangnya, hidup body, mati hati. Nauzubillah. Itu yang paling takut. Ada orang ni hidup body, mati hati. Yang kita naknya hidup dua-dua. Hidup body dia, hati dia hidup. Thumma yumitukum. Kemudian Allah matikan kamu. Bila mati, kita berpindah kepada satu alam, nama dia alam barzakh. Alam pemisah di antara dunia dengan akhirat. Itu nama dia alam barzakh. Alam pemisah. Thumma yuhyikum. Kemudian Allah hidupkan kamu semula. Kata di para ulama, tartib ini tartib menunjukkan kepada keadaan perjalanan hidup manusia. Asal dulu kita tak ada. Bila mak bapak, mak ayah kita kahwin, Allah rezekikan kita. Kita ni lah yang duduk cakap, yang duduk dengar ni. Maka hiduplah kita. Tak lama lagi, saya tak tahu berapa lagi tempoh yang saya boleh hidup atas dunia. Kan? Tuan-tuan dan puan-puan juga, tak ada siapa yang boleh tempoh, kan? Maka usahalah kita dan ikhtiar untuk hidup atas dunia ini dengan keadaan baik, boleh beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila selesai umur kita, summa yumitukum, Allah matikan kita. Nak ke tak nak, tak ada siapa boleh lari daripada kematian. Summa yuhyikum, kemudian dihidupkan balik. Tengok. Hidup ni, hidup la mauta ba'dah, yang tidak ada lagi mati selepas daripadanya. Hidup sengoti, orang Kelantan kata. Hidup ni tak ada, tak ada akhir. Allahu Akbar. Maka di sinilah para ulama Islam mengatakan orang yang cerdik, orang yang bijak, orang yang pandai, iaitulah orang yang boleh merancang kebahagiaan untuk hidup yang lama. Untuk hidup yang lama. Ini kita duk fikir masa depan. Semalam 10 hari bulan 6 kan, keluar keputusan peperiksaan anak-anak. SPM. Setengah ibu bapa dapat menerima dengan tenang. Anak dia boleh A banyak, dia syukur. Anak dia kurang A, dia sabar. Beri motivasi kepada anak supaya teruskan perjuangan. Bukan ini segala-galanya.
Ini baru satu cebis daripada perjalanan hidup. Dan ada orang yang over, melampau sangat. Dia kata apa? Masa depan kamu sudah gelap. Subhanallah. Kerana SPM, anak tak dapat A, banyak C, banyak dia. D, ada yang G. Maka mak bapak dia mengamuk, memutuskan bahawa masa depan kamu gelap. Kita kata jangan tuan-tuan. Masa depan kita yang hakiki, imma ilal jannati wa imma ilan nar, na'uzubillah. Itu masa depan yang kita kena rancang sebetul-betulnya. Habis atas dunia tak boleh rancang? Boleh, siapa kata tak boleh? Tapi pendek je masa. 30-40 tahun habis. Nuh, di akhirat esok, summa yuhyikum. Allah berhenti setakat tu. Tuhan tak kata dah kemudian mati balik. La. Tapi apa boleh buat? Innal insana lakafur. La ilaha illallah. Sesungguhnya manusia sangatlah tidak bersyukur. Dia kata apa? Ada yang langsung tak bersyukur, tak beriman kepada Allah. Ada yang engkar nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang bercampur-campur. Na'uzubillah. Jadi yang kita naknya, kita jadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur. Apa makna yang bersyukur? Bersyukur maknanya kita lakukan ketaatan. Tanda para pelajar, gaya Nabi bersyukur macam mana? Gaya Nabi bersyukur. Bila Nabi kita solat malam sampai bengkak kaki. Bengkak kaki. Isteri dia tanya, ya Rasulullah. Ada sahabat juga lain yang tanya, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah lakukan perkara ini sedangkan Rasulullah telah diampunkan dosa, tak ada dosa, dipanggil maksum. Nabi jawab apa? Afala akun abdan syakura. Nabi kata, tak patutkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Maka gaya syukur Nabi SAW iaitulah melakukan ketaatan kepada Allah. Apabila dapat nikmat, taat bukan dengan nikmat itu menjadikan kita keras kepala, menjadikan kita besar, orang panggil sombong. Ini yang kita bimbang hari ini. Sebahagian daripada anak-anak orang Islam, biasanya anak orang Islam yang dia panggil silang jantina ni, yang jantan nak jadi betina, nak jadi mek ni, kan? Bila dia jual produk-produk kecantikan ke apa, percaya pula orang, beli pula sampai juta-juta, jadi jutawan dia orang. Maka dia bila orang ni pula jadi sombong, seolah-olahnya dengan dia jadi dua alam gini mendapat restu daripada Allah. Kita kata ini sangat berbahaya, tuan-tuan. Allahu Akbar. Innal insana lakafur. Manusia ni suka engkar, tidak syukur. Kufur nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita syukur nikmat. Ada setengah orang dia syukur nikmat macam-macam. Ada setengah orang bila terima nikmat syukur dengan dia sujud syukur. Syukur pada Allah Azza wa Jalla, kan? Sedekah, buat kenduri, musim PKP nak kenduri tak boleh, kita sedekah je. Beli barang-barang, hantar ke rumah orang pakai miskin. Hantar ke kawasan-kawasan yang terkurung PKPD contohnya. Ada setengah orang ni daripada awal pagi lagi. Bila dapat je keputusan periksa anak, habis ditayangnya. Tengok anak saya ni bukan macam anak orang lain. Semua A campur dia punya SPM. Tak cukup dengan tu, dia korek lagi. CJ sekolah rendah dulu. Tepek sekali di Facebook, tayang anak kita. Itu gaya dia nak bersyukur, kita kata biarlah. Ada orang pula sekadar menyatakan syukur kepada Allah Azza wa Jalla, kita kata pelbagai cara kita bersyukur. Tapi nasihat saya secara peribadi, ini pandangan peribadi saja. Kita kena ingat ada satu penyakit dalam dunia ni, nama dia Al-Ain, penyakit mata yang jahat. Kan dalam hadis Nabi kata innal ain haqq, penyakit panahan mata itu benar. Kalau penyakit ini kena kepada unta akan masuk kubur, masuk kudur, masuk dalam periuk. Kalau kena manusia masuk kubur. Allahu Akbar.
Jadi kita kena hati-hati. Nak tayanglah, tapi biar berpada-pada. Cukuplah kita kata Alhamdulillah, anak saya mendapat kecemerlangan yang baik. Tapi kita nak tayang juga supaya apa? Ramai orang, ialah orang puji. Ada yang doa, ada yang puji. Dan jangan lupa, ada yang sakit hati. Yang sakit hatilah akhirnya membawa kepada penyakit ain. Anak kita jenius, manusia yang cerdik, akhirnya tak tahu apa. Allahul Musta'an. Biarlah kita segala benda berpada-pada. Allah kata, in insan la kafur, ramai di kalangan manusia yang tidak bersyukur. Baik. Itu hanya nasihat, orang panggil pandangan peribadi sajalah. Boleh terima dan boleh ditolak. Macam dulu, mula-mula keluar Facebook dulu, gila sangat tayang apa yang kita makan. Allahu Akbar. Dia makan apa pun dia tulis. Kalau tuan-tuan tengok dalam video lama saya, satu khutbah hari raya saya sampaikan, saya kata belikan sardin pun masuk dalam ni juga. Waktu tu terkejut orang, khutbah raya kau merepek ni ustaz ni. Kan? Tapi sekarang ni nampak sedikit kurang sikit dah duk tayang-tayang ni. Boleh jadi ada yang insaf dengan sebab kita ditegur oleh para pendakwah ataupun dah boring lah, bosan dah. Duk main cerita sama. Baiklah para jemaah sekalian. Ayat 67 kita berpindah kepada satu tajuk lain pula, iaitulah tentang setiap umat ada cara syariat perundangan dia yang Allah tetapkan kepada mereka. Tengok ayat 67. Likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasiquh. Fala yunazi'unnaka fil amr. Wad'u ila rabbik. Innaka la'ala hudam mustaqim. Dan bagi tiap-tiap umat terdahulu daripada kita dan umat kita ni, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami adakan satu syariat. Tanda tuan-tuan, syariat itu dengan makna perundangan. Cara mereka beribadat. Minhaj ataupun metod. Jadi katalah syariat ni, mansakan dengan makna syariat perundangan. Banyaklah tafsir ulama ni ada kata syariat perundangan. Ada yang mengatakan cara beribadat. Yang pentingnya semua perkara itu. Ada yang mengatakan mansak dengan makna cara sembelihan. Maknanya isu sembelih ni jangan pandang remeh lah. Kita kata apa ustaz tu cakap bab sembelih, nazar ke kubur, nazar ke pokok kayu. Benda kecil lah. Perkara ini sudah disebut di awal dulu lagi. Bahawa sembelihan itu kita tak boleh sembelih sewenang-wenangnya untuk itu, untuk ni. Tapi kita kena sembelih kepada siapa? Hanya untuk Allah Azza wa Jalla dengan nama Allah. Itu makna mansak dengan makna cara mereka beribadat. Tak kiralah sama ada ibadat solatnya, ibadat zikirnya, ibadat sembelihannya, itu juga termasuk dalam perkara yang kita kena ambil. Fala yunazi'unnaka fil amr. Maka bagi tiap-tiap umat kami adakan satu syariat yang tertentu untuk mereka ikuti dan jalankan. Maka janganlah ahli-ahli syariat yang lain membantahmu dalam urusan syariatmu. Bila kita kata ini syariat kita, jadi orang agama lain tak payah duk bantah-bantah, sibuk-sibuk kacau kita, tak perlu kan. Wad'u ila rabbik. Wad'u ila rabbik. Dan serulah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam umatmu, umat manusia, kepada agama Tuhanmu. Kepada agama Tuhanmu. Innaka la'ala hudam mustaqim. Kerana sesungguhnya engkau adalah berada di atas jalan yang lurus. Ini Nabi kita sudah dapat CJ perakuan bahawa jalan Nabi ini jalan yang lurus. Jangan takut pada orang.
kalau sesuai lah, kalau sesuai. Kita kata sudah dapat ISO daripada Allah Azza wa Jalla. Ini bahasa kita lah supaya kita faham, kan? Bahasa supaya kita faham. Tengok nota di bawah. Yakni tiap-tiap umat yang telah lalu Allah Ta'ala menetapkan syariat dan cara ibadat yang diwajibkan mereka menurutnya. Tetapi dengan kezahiran syariat Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada umat manusia seluruhnya, maka mansuhlah syariat yang lain. Maknanya syariat Nabi lain itu telah terbatal. Semua kena ikut cara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Nabi Isa alaihi salam. Bila baginda Isa turun dari langit nanti di akhir zaman, dia tak bawa lagi Injil, dia ikut peraturan syariat Nabi kita, syariat Al-Quran. Maka syariat ini telah memansuhkan syariat yang lain dan kekalah syariat Islam hingga ke hari kiamat sebagai syariat yang sesuai dan dengan segala tempat dan zaman. Syariah Al-Khalidah. Oleh itu serukanlah umat manusia seluruhnya kepada agama Allah, yakni agama Islam, dan janganlah dihiraukan bantahan golongan yang engkar kerana engkau berada di atas jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Dengar satu cerita ni. Puak-puak kafir ni, dia mari nak bantah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala sebut fala yunazi'unnaka fil amri. Kamu jangan duk bantah kat urusan yang kamu tak tahu. Kata di Ibnu Jarir dalam tafsir dia At-Tabari, dia kata puak-puak kafir mari jumpa Nabi. Bila Islam mengharamkan makan bangkai, dia kata, Muhammad, atakuluna ma qataltum? Hak kamu bunuh, maknanya yang kita sembelih ayam ke, itik ke, kambing, unta, itu kita yang sembelih, kita yang bunuh dia. Mau makan. Wala ta'kuluna al-maitata allati qatalaha Allah. Binatang yang mati itu, bangkai itu, Allah yang matikan dia. Mu tak makan. Masya Allah. Fa innaka aula bil haqqi minhum. Allahu akbar. Tengok ini dia panggil otak pemikiran manusia. Boleh dia buat kira hak kita sembelih sendiri, yang kita matikan kita makan, yang Allah matikan kamu tak makan. Nak kata apa? Maka Allah kata, fala yunazi'unnaka fil amri, tak salah. Puak-puak kafir tu mari duk berdebat dengan kita, janganlah kacau. Kita pun kadang-kadang macam tu juga. Ini hak Tuhan bagi kita tak ambil. Yang kita sendiri buat pula kita ambil. Allahu akbar. Baiklah. Kalau mereka nak berdebat juga dengan Nabi, Allah ajar tanda tuan-tuan. Kita belajar dengan cara yang diajar oleh Allah Azza wa Jalla. وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allahu Akbar. Dan jika mereka mengemukakan bantahan kepada kamu, mari nak bantah, mari nak argue, nak lawan kita, maka katakanlah Allah amatlah mengetahui akan apa yang kamu lakukan. Tak usah duduk cakap dengan aku lah. Mu nak makan bangkai, makan. Habis aku tak makan. Cerita bangkai ni, waktu anak pergi ke Osaka, Jepun. Di sana, di kawasan itu, Osaka ke Kobe, ada satu kumpulan orang Malaysia menjadi jazar yang jaga rumah sembelih ni, slaughter ni. Dia sembelih mengikut cara Islam. Puak-puak kafir tu, bila dia matikan lembu dia, wagyu ke apa benda lembu mahal tu kan, maka dia seduk darah tu, seduk. Dengan alat tarik darah keluar daripada daging. Jadi tak sedap daging tu. Bila dia tengok orang Islam sembelih, keluarkan darah dari orak semerih ni panggil ni. Kan, orak yang besar ni keluar darah. Jadi, kita tak tarik darah tu daripada daging secara kasar. Mana dia keluar setakat mana yang dia nak keluar. Barulah daging tidak jadi kering dan sebagainya. Akhir sekali, orang-orang yang bukan Islam berminat untuk makan daging yang disembelih cara Islam. Kita kata, Masya Allah, ini di antara mahasinul Islam, di antara keindahan Islam.
Jadi orang kafir mari duk argue, kita tak usahlah cakap kamu kan apa yang aku buat ni arahan syariat daripada Allah Azza wa Jalla, maka Allah kata wa innaka la'ala huda mustaqim, kamu di atas jalan yang lurus, dakwah. Jangan berhenti berdakwah. Allahu akbar. Jadi setiap umat tu ada cara beribadatnya, tetapi yang diiktiraf oleh Allah Azza wa Jalla iaitulah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini termasuklah cara-cara ibadat yang terdahulu. Baiklah para jemaah sekalian, kalau orang tu mari nak berdebat, kita kata tak usah debatlah, Allah Ta'ala lebih tahu apa yang kita ada. Ini kadang-kadang manusia ni suka provokasi, suka nak berdebat sana sini. Kan, cabar orang tu, cabar orang ni. Kita kata kita tak perlu cabar, kita bukan hidup nak habiskan masa dengan berdebat, tapi kita menerangkan kepada masyarakat dengan cara yang baik. Itu lebih baik daripada duduk berdebat, mencari lebih-lebih lagi. Memang tujuan perdebatan itu nak menonjolkan keburukan orang. Mereka dah siap hujah-hujah yang karut untuk nak apa? Untuk nak matikan hujah kawan ni. Dia akan diasak secara spontan. Kita kata itu sangat berbahaya. Baiklah para jemaah sekalian, bukan semua provokasi dilayani dan bukan semua provokasi itu diabaikan. Kita kena jawab tapi dengan cara yang baik. Allah SWT kata wa in jadaluka faqulillah. Baiklah, kita tamatkan perbincangan kita dengan ayat yang ke-69. Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah fima kuntum fihi takhtalifun. Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Allah akan menghukum di antara kamu semua pada hari kiamat mengenai apa yang kamu berselisihan padanya. Jadi atas dunia ni masing-masing tunjuk hujah, masing-masing tunjuk kebenaran. Cuma yang betul-betul diterima oleh Allah Ta'ala yang akan tentukan bila pada hari kiamat. Allahu Akbar. Jadi ayat ini kata di para ulama, Allah Ta'ala ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya i'rad anil jahilin. Jangan duduk peduli dengan gangguan puak kafir itu, tak usah duduk peduli walaupun susah hati kita, sebab insya-Allah Allah Ta'ala akan jatuhkan hukuman di antara kita dengan mereka pada hari kiamat. Manakala atas dunia ni kita duduk kelahi pagi sampai petang pun kita pun tak tahu siapa yang benar siapa salah, cuma kita menegakkan hujah mengikut apa yang kita belajar, mengikut ilmu yang kita perolehi, mengikut kajian yang kita buat berdasarkan daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tuan-tuan, bagaimana miqyas kita nak ambil ilmu kita ni dari mana? Jawab dianya sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni. Ulama sebaik-baik kurun aku, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in. Makanya dalam agama ini kalau berlaku perkara-perkara yang pelik-pelik, kita rujuk balik. Adakah pendapat ini disebut dalam hadis Nabi? Tak ada. Para sahabat, tabi'in, imam-imam yang besar, maka itu rujukan kita. Kenapa kita tinggalkan yang terawal, kita pergi cari yang kemudian-kemudian yang ada ini? Allahu Akbar. Sebab itulah para jemaah sekalian, ana suka baca kitab yang dikarang oleh ulama-ulama terdahulu. Sebab ulama dulu dia akan sebut nama qala Syekh fulan, berkata Imam Al-Hasanul Basri, ulama tabi'in, berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita mari baca buku kemudian kata John ni sunat pun tidak, kan? Mandi junub pun tak pernah. Nak buat hujah dalam agama kita kata lah. Hujah dalam perkara-perkara dunia, tajribah dia macam vaksin ni siapa buat, kita kata itu tak ada masalah. Tapi hujah dalam agama yang nak menjadi landasan untuk kita kembali bertemu Allah Azza wa Jalla, biarlah kita ambil daripada al-asbat, as-siqat, daripada ulama-ulama yang dipercayai, yang siqah, duduk di kurung-kurung yang terawal yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cara kita. Sebab itulah para jemaah, kalau orang mari nak bincang, nak baca, nak berdebat, nak apa, kita kata kita debat dengan qurun al-mufaddalah. Kita berdebat dengan mana? Kita ambil hujah daripada Nabi, daripada sahabat, ulama-ulama tabi'in, imam-imam yang besar, itu yang kita ambil. Pergi cari yang kemudian susah. Apalagi kalau kita mencari dari sumber-sumber yang ditulis oleh orang kafir pula, yang penuh dengan al-hiqd wal hasad ke atas umat Islam.
sumber inilah yang menjadi rojokan kita, yang kita duk canang sana sini, maka porak-perandalah akan berlaku dalam masyarakat. Baiklah para jemaah sekalian, maka di situlah kita akhiri perbincangan kita dalam kali ini, bahawa Allah SWT ajar kepada kita, manusia ni akan sentiasa berhujah, manusia ni akan sentiasa berdebat, tapi kita pilih-pilihlah mana yang sesuai untuk kita berlawan. Yang pentingnya, jalan sabilullah, jalan menuju pada Allah, siratuhul mustaqim, jalan yang lurus, iaitulah jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Sebab apa? Allah kata, innaka la'ala hudan mustaqim, engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk para sahabat. Ni Tuhan tak sebut dalam para sahabat, kenapa ustaz tambah? Kita tambah berdasarkan hadis Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdina min ba'di addu 'alaiha bin nawajiz. Nabi kata, alaikum bisunnati, wajib ke atas kamu berpegang dengan sunnah dan juga sunnah para sahabat aku. Itu yang jadi landasan kita. Maka marilah kita sama-sama duduk di atas landasan wa innaka la'ala hudan mustaqim. Mana ke jalan yang lurus? Jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan para sahabat, kemudian diikuti oleh imam-imam yang besar dalam qurun al-mufaddalah. Adakah semua orang qurun mufaddalah? Ada juga yang golongan ajaran sesat yang timbul awal lagi, macam puak Khawarij, puak-puak golongan-golongan yang lain-lain. Maka kita mengatakan, sebagaimana Nabi sebut, ma'alaihi ana wa ashabi, jalan aku dan sahabat, itu jalan selamat. Baiklah para jemaah sekalian, kita tutup faedah kita dengan jalan selamat, jalan Nabi dan jalan para sahabat. InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan kita dalam siri yang akan datang, bermula ayat 70. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Pesanan mesra kita kepada para pelajar, ingat Jumaat, ingat selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ingat Jumaat, ingat baca surah Al-Kahfi kan. Insya-Allah bagi jemaah yang boleh pergi solat Jumaat, pergilah awal-awal. Syukurlah dengan nikmat Allah Taala anugerahkan. Bagi jemaah yang terpaksa ber-PKP, ber-SOP, sabarlah kita, banyak bermunajat, banyak berdoa. Semoga Allah Taala angkatkan COVID ini dengan kita bertawasul. Ya Allah, ya Tuhanku, sebagaimana cintanya aku kepada rumahmu, naknya kami sampai ke masjidmu, ya Allah, dengan kecintaan kami, dengan ibadat yang sering kami lakukan itu, angkatkan COVID ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hilangkan COVID dalam masa yang terdekat. Kita dapat kembali berkumpul di rumah Allah Ta'ala dalam masa yang terdekat, insya-Allah. Dan yang besar juga, kita dapat menghadirkan diri ke Baitullahil Haram dan juga bersolat di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian. Subhanakallah alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.